أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا ابن آدم ثلاثة واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به فإن أغفر فأنا الغفور الرحيم وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء والمسألة وعلي الاستجابة والعطاء. رواه الطبراني. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyebut, ya bena Adam, wahai anak Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salasatun, tiga perkara. Wahidatun li, satu untuk aku. Wa wahidatun laka, satu untuk engkau. Wa wahidatun baini wa bainaka, dan satu yang terakhir ialah di antara aku dan engkau. Fa ammal latili, maka yang adapun untuk aku ialah fata'buduni, kamu hendaklah menyembah aku. Wala tusyriku bi syai'a, dan kamu tak boleh mensyirikkan aku dengan suatu apapun. Itu satu. Wa amal lati laka, adapun yang satu untuk engkau, fama amilta, apa sahaja yang engkau beramal, min amalin, daripada apa-apa amalan, jazaituka bihi, akulah yang akan membalas kepada engkau. Fa in aghfir, maka jika aku mengampunkan, fa anal ghafurur rahim, maka aku ialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ammal lati baini wa bainaka, dan yang satu yaitu yang di antara aku dan engkau,
fa'alaika du'a'u, engkau berdoa, wal mas'alah, engkau pohonkan permasalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa alayya al-istijabatu wal 'ata', dan ke atas akulah memperkenan dan memberi. Rawahu Tabrani, hadis riwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini menyebut, wahai anak Adam, ada 3 perkara, satu untuk aku, satu untuk engkau, dan lagi satu itu antara aku dan engkau. Adapun yang untuk aku, kata Allah, fata'buduni, untuk aku makna itu hak aku, itu hak aku, iaitu kamu wajib menyembah aku. Dalam waktu kamu menyembah aku, kamu tak boleh mensyirikkan aku dengan suatu apapun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni hak Tuhan, ni hak Allah. Fata'buduni, kamu hendaklah menyembah aku. Menyembah aku ni bukan makna sembahyang saja. Makna kamu mesti menjadi abdiku, kamu mesti menjadi hamba-Ku. Itulah yang diertikan dengan makna Islam. Islam maknanya ialah tunduk dan patuh. Al-istislam. Islam maknanya ialah tunduk dan juga patuh. Itu makna Islam. Maknanya orang Islam ialah orang yang tunduk dan patuh kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mematuhi dalam waktu yang sama apa dia? Larangan-larangan Allah. Maknanya yang Tuhan suruh dia lakukan, yang Tuhan larang dia meninggalkan. Maknanya yang Tuhan larang dia tak buat. Itulah makna Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah makna Islam, tunduk dan patuh. Itulah makna fata'buduni. Jangan faham menyembah Allah itu semata-mata sembahyang. Segala yang Tuhan perintah kita melakukan, berarti kita menjadi abdi pada Allah, berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila mana kita tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketika kita patuh pada perintah-perintah Allah, tak boleh kita mensyirikkan Allah dengan suatu apapun. Taib. Ada orang yang dia tunduk pada Allah. Tuhan suruh sembahyang, dia sembahyang. Tuhan suruh puasa, dia puasa. Tutup aurat, tutup aurat. Dalam waktu yang sama dia mensyirikkan Tuhan. Mensyirikkan Tuhan maknanya dia menduakan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia patuh sama kepada hak lain juga. Kat Tuhan pun dia tunduk, hak lain pun dia tunduk juga. Bila mana dia tunduk pada hak lain, maka tercabutlah maknanya dia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila mana dia kata dia Islam, dalam waktu yang sama dia meletakkan bahawa di sana ada juga hal lebih yang besar dengan yang besar sama dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah besarlah, maha besar. Allah maha besar. Dalam waktu yang sama pada dia ada juga yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, apa dia yang dibesarkan? Dunia. Dia besarkan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan dia tak sembahyang, sembahyang juga, tetapi dalam perkara yang berkait dengan
dunia dia tinggal agama, dia meninggalkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama kata haram, dia menghalalkan yang haram, berarti dia mensyirikkan Tuhan. Ketika tu siapa dia? Tuhan dia, nafsu dia, kemahuan dia, diri dia hak dendak tu. Dia Tuhan buat dia laki-laki, tapi dia nak buat dia perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, hampa tak tahu perasaan aku. Aku ni tercipta laki-laki, tetapi aku condong aku sebagai perempuan. Awak masyarakat tak faham sangat, dia kata. Awak masyarakat tak faham sangat perasaan orang macam kami, laki-laki lembut. Contohlah soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu wa saja Tuhan nak uji dia. Dia tak tahu Tuhan uji dia. Dia samalah seperti orang yang buta. Orang buta ni Tuhan buat dia buta. Tuhan nak menyiksa dia ke? Tak, Tuhan nak uji dia. Orang buta dia kena uji dengan buta. Kita celek diuji dengan celek. Sama-sama kena uji. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang ujian celek lebih teruk daripada ujian buta. Sebab ada perkara yang Tuhan tak bagi tengok, tapi oleh kerana duk celek tu duk tengok. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Hak buta langsung ni dia tak boleh tengok, tapi dia selamat daripada perkara yang berkait dengan mata. Sebenarnya kalau dia mengaji, dia ada ilmu, dia bersyukur Tuhan bagi dia macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hak kawan ni Tuhan buat laki-laki, Tuhan uji dia. Tani dia tak lepas dengan Tuhan. Tuhan ni bila diuji tak lepas berarti gagal. Kalau gagal, apa dia punya kesan dia? Gagal dalam ujian berarti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab Tuhan uji, Tuhan bagi ujian sebab Tuhan nak suruh kita, sebab Tuhan nak suruh kita berjaya dan dapat melepasi ujian. Macam cikgu, dia buat periksa di sekolah. Cikgu buat periksa, cikgu buat soalan periksa. Cikgu nak suruh gagal ke cikgu nak suruh lulus? Faham tak? Cikgu nak suruh lulus. Sebab kata cikgu, hak aku mengajar, kalau aku tak buat ujian, aku tak tahu hampa ni faham ke tak. Jadi cikgu nak tengok faham tak halang kelas tu, cikgu buat ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lulus ujian, cikgu seronok tak? Cikgu seronok. Alhamdulillah, kata cikgu. Boleh jawab lepas ni, bangga cikgu, semua lulus. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi ujian bukan Tuhan nak suruh gagal, Tuhan nak suruh lulus. Sebab lulus ni dia punya habuan dia besar, iaitu syurga. Sebab itu tidak ada yang paling banyak kena uji melainkan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kata asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling teruk menerima ujian dibalakan Tuhan ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian siapa yang seperti Nabi, siapa macam Nabi, dia sama dengan ujian. Kemudian siapa yang seperti Nabi, maka itulah Allah Subhanahu wa taala menguji sebab Allah kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang maknanya bukan kata dia tak semayang, bukan kata dia tak puasa, bukan kata tak pergi Mekah. Allahumma sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila hak yang berkait dengan Tuhan kena ikut.
fata'buduni, kamu mesti menjadi abdiku, ikut yang aku nak. Jangan ikut yang diri hang nak, hang kena ikut yang aku nak. Itu Tuhan. Waktu hang menjadi abdi padaku, hang tak boleh jadi abdi pada hal lain. Hang tak boleh jadi abdi kepada nafsu hang, hang tak boleh jadi abdi kepada khita hang tak boleh jadi pada harta benda hang tak boleh jadikan dunia ni hang abdi pada dunia, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, Allah kata. Awak tak tengok akan orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tak tengok pada orang yang ambil nafsu sebagai Tuhan. Hak tu ambil nafsu sebagai Tuhan. Hak Tuhan kata tak boleh, laki-laki kena macam laki-laki, perempuan kena macam perempuan. Tiba-tiba pergi pakai telekung. Salah Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Pasal apa yang kata boleh tu? Nafsu tu kata boleh. Aku nak bantah Tuhan. Kadang-kadang mereka protes pula. Pasal apa Tuhan buat kat aku macam ni? Pasal apa aku tak jadi laki-laki macam laki-laki? Pasal apa aku tak jadi macam perempuan macam perempuan? Pasal apa aku tengah? Pasal apa aku macam ni? Aku laki-laki, tiba-tiba aku jadi lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi sebenarnya itulah kehidupan di dunia. Kita tak boleh tanya Tuhan. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Kita tak ada hak. Pasal apa Tuhan buat aku macam ni? Ada dulu, tentu ada satu lagu dalam dulu-dululah. Lagu Elicat lah. Dulu zaman budak-budak dulu ni, lagu tu orang duduk pasang. Saya duduk satu rumah. Rumah ni duduk rumah sewa di Metak Mahmud tu. Jadi tuan rumah saya tu selalu pasang lagu Allah Sayyidina Muhammad. Pasang lagu sampai kita pun boleh hafal lagu dia pasang. Di rumah saya tak boleh, di rumah saya tak boleh, tapi bila duduk di rumah sewa tu boleh dengar lah. Cerita lagu Elicat tu saya pun lupa, tapi makna dia apa, makna dia tu lupa dah. Lagu Elicat yang cerita tentang kawan cacat. Pasal apa aku di lihat lebih zaman saya ingat ni, no? Pasal apa aku dilahirkan begini? Apa lagu tu? Ingat apa? Ingat tu. Tu ingat dah tu. Jadi aku ni cacat, pasal apa aku dilahirkan begini? Lagu tu kalau siapa-siapa menyanyi boleh jatuh akidah pada saya, sebab bantah Tuhan. Tak apalah Elicat tu hinu, dia kafir dah. Yang Islam ni pula pergi menyanyi ni. Mengapa aku dilahirkan begini? Tuan-tuan, tak boleh tanya Tuhan. Tapi Tuhan tak boleh ditanya. Pasal apa? Tak boleh. Wahum yus'alun, hampa yang akan ditanya oleh Tuhan. Aku uji hang boleh tunduk pada ujian aku. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu berkait dengan Tuhan. Tu hak dia. Tak boleh mensyirikkan dia sikit pun tak boleh. Qala wa amalati laka. Hak ni untuk engkau. Hak tadi hak aku, hak ni hak engkau. Hak engkau apa dia? Fama amilta min amalin, apa sahaja yang engkau beramal daripada apa sahaja amalan. Dengan min amalin, amalin ni kalau di bahasa Arab dia panggil isim nakirah. Isim nakirah lawannya isim ma'rifah. Isim ma'rifah memberi makna umum, bukan. Isim ma'rifah memberi makna khusus, isim nakirah memberi makna umum. Kalau ada alif lam itu makna khusus. Kalau tanpa alif lam memberi makna umum. Apa sahaja amalan. Fama amilta min amalin, apa sahaja amalan daripada apa sahaja amalan. Fama amilta, apa yang kau beramal, min amalin, daripada apa sahaja amalan, makna umum. Jazaituka bihi, aku balas kepada engkau dengan sebab amalan yang kau buat tu. Amalan yang kita buat Allah balas. Tu untuk hang, kata Allah. Tu hak hang. Aku suruh hang beramal, hang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
hang melakukan sekalipun kecil pada mata hang, besar pada pandangan aku, kata Allah. Tak ada suatu amalan hak kecil nilai dia kecil, semua amalan nilai dia besar. Kalau satu amalan itu nilainya kecil, maka Nabi tak katalah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu melekehkan ma'ruf itu sedikit pun, tak boleh. Tak boleh kata sembahyang sunat itu sembahyang sunat je, sembahyang sunat je. Awak tak sembahyang sunat, sunat je, tak boleh. Sebab sembahyang sunat itu, sunat yang kita kata sunat je, kepada kita kecil lah tu. Sebenarnya bukan kecil, besar. Besar tak mana? Tak ni. Man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Siapa yang meringankan amalan sunat, dia akan meringankan sembahyang fardu. Siapa yang meringankan amalan sunat, dia akan meringankan pula perkara-perkara fardu. Kalau tak berat sembahyang sunat ba'diyah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah sembahyang zuhur pukul 3. No? Kalau tak berat sembahyang sunat qabliyah, dia akan jadi sembahyang zuhur pi pukul 3, sembahyang asar pi pukul 6, maghrib pi pukul 8, Isyak tak tahu pukul berapa, subuh tak tahu. Dia akan renjak. Tapi siapa yang memberatkan sembahyang sunat, dia pasti akan sembahyang awal waktu. Itu passion dia. Sebab itu jangan meringankan sembahyang sunat, sebab sunat ni besar. Sunat tu besar. Pasal apa besar? Sebab dia nak tampung fardu kita. Mana ada fardu yang kita buat sempurna, tak ada. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Jadi nak tampung tu mesti dengan hak sunat tu lah. Sebab tu sunat kena buat banyak, sebab nak tampung banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, hak tu untuk engkau. Hak tu untuk engkau. Habuan hang, hang buat aku bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sunat ni, yang kedua amalan ni dia besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana tinggi dalam syurga esok ialah sebanyak mana amal soleh yang kita buat. Kalau sekat fardu masuk syurga, tapi tak tinggi. Tinggi dalam syurga banyak amal soleh, banyak amal sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bekit dengan harta, zakat. Tapi bekit dengan hak sunat, sedekah, infak, sumbangan, kena buat banyak. Sebab kita nak tinggi dalam syurga itu. Di mana kelebihan tinggi dalam syurga? Dekat dengan Nabi SAW. Siapa amal tak banyak, jauh dengan Rasulullah. Siapa amal banyak, dekat dengan Rasulullah SAW. Kita tuan-tuan, kita Nabi tak pernah tengok. Nabi kita semua tak pernah tengok Rasulullah SAW. Tapi janganlah di dunia tak pernah tengok, di akhirat jauh dengan Nabi juga. Kita nak walaupun di dunia Nabi tak pernah kita tengok, tapi di akhirat esok dekat dengan Rasulullah, berjiran dengan Rasulullah, boleh tengok Nabi hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa in aghfir, maka jika aku mengampun, fa anal ghafurur rahim. Hak tadi berkait dengan buat dibalas, hak ni berkait dengan dosa pula. Kalau hang dosa, aku ampun, tu habuan hang, kata Allah. No? Kalau hang dosa, aku ampun dosa hang, tu habuan hang. Aku ni fa'anal ghafurur rahim. Aku Tuhan yang Maha Pengampun. Bayangkan kalau aku tak ampun. Bayangkan ya kalau aku tidak mengampun. Dosa kecil, kalau Tuhan tak ampun, besar. Dosa besar, kalau Tuhan tak ampun, memang dah besar lah.
Lepas tu dosa ni semua kena kata besar. Semua kena anggap besar. Kecil pun besar, besar pun besar. Kalau dosa ni masalah Sayyidina Muhammad, dosa kecil tapi Tuhan tak ampun, tu hak dia. Tu hak dia. Baik. Kita ni insya-Allah dosa besar kita tak buat. Tapi kita terbuat dosa hal kecil-kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita takut kalau kita buat dosa kecil, dosa kecil ni astaghfirullahalazim habislah. Kita ambil wudu habislah. Tengok Quran habislah. Tengok muka ulama habislah dosa kecil tu. Tengok muka mak ayah habislah dosa kecil tu. Tapi kita takut. Kita buat dosa kecil sebelum mana kita kata astaghfirullah ke, sebelum kita ambil wudu ke, sebelum masuk masjid ke, sebelum tengok muka mak ayah ke, sebelum tengok muka ulama ke. Sebab-sebab yang boleh dosa kita tak ampun, sebelum daripada kita terampun dosa dengan sebab semua-semua tu, kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita mati dengan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap kalaupun kita buat dosa kecil, lepas buat ni kita ambil wudu, tengok Quran ke, masuk masjid ke dan sebagainya, mati ketika tu mati tanpa dosa. Kita harap kita macam tu, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi fa in aghfir fa anal ghafurur rahim. Kalau aku ampun, apa kena ingat, aku ialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia kembang sifat Tuhan. Tuhan ni bila nak ampun, dia mengampun dengan kasih sayang. Dia macam mak. Mak ni dalam perut mak tu ada rahim. Anak-anak tu duduk dalam rahim ibu. Rahim nama siapa? Rahim nama siapa? Nama Allah. Sebab tu mak ni sayang sungguh, penyayang sungguh mak ni, sebab dalam perut dia ada nama Allah. Mak ni sekali tara mana pun marah dekat anak, masalah Sayyidina Muhammad, dia harap anak dia harap, dia masih harap anak dia balik. Ada satu orang tu dia buang mak dia buang ayah dia. Dia buang mak, dia buang ayah. Dia nikah dengan satu perempuan, duduk dengan perempuan ni dan tak mau balik rumah mak, mau balik rumah ayah. Dia buang mak dia buang ayah dia. Tak mau tengok muka mak, tak mau tengok muka ayah. No, ni anak derhaka ni. Tapi mak dan ayah ni tak mau mendeklarkan anak derhaka. Anak tu derhaka dah, tapi tak mau kata anak tu derhaka. Macam mana? Tak apa, kami maaf. Tak apa, kami maaf. Tu mak ayah. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni subhanallah, dia bukan orang biasa-biasa. Ustaz tak mau mak, ustaz tak mau ayah. Tapi satu masa ayah mak ni tahu anak mengajak di mana. Anak duk ngajak ceramah. Mak ayah ni main mengaji anak tu, main mengaji. Anak tu mengajak, tapi duk jauh, tak mau sampai anak tahu kata depa main. Tapi depa nak tengok juga anak depa. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni cerita di akhir zaman ni, anak akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak abang kata mak ni, anak tu buang dah, tak mau dah kat dia. Tapi sifat mak tu, haraplah dia balik, haraplah dia balik. Tuhan macam tu. Kita berdosa dengan dia, yang Tuhan nak apa? Kita pohon ampun kat dia. Dia nak kita balik, taubat tu. Sebab itu bila mana kita minta, Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Labbaika. Ya Allah, bagi engkau murah rezeki, ya Allah. Labbaika. Labbaika tu ya. Ya, kata Allah. Ya Allah, bagilah anak-anakku semua jadi anak yang soleh, wahai Tuhan.
labbaika. Bagilah semua kami bahagia tuan-tuan dunia akhirat, labbaika. Semua permintaan labbaika, labbaika, labbaika. Kecuali ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Tuhan balas 3, labbaika, labbaika, labbaika. No, tak boleh kata, tak boleh bayang lagi Tuhan tu Ghafurur Rahim. Minta hal lain semua labbaika, minta ampun Tuhan ulang 3 kali. Aku dah tunggu hal ni lah, kata Allah. Labbaika, labbaika, labbaika. Tu dia panggil Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak ada dah. Tu sifat kesempurnaan Allah. Sempurna, Maha sempurna. Ni kita no, kalau siapa-siapa buat salah kita, payah wala maaf no. Tapi Tuhan ni buatlah salah sampai di setinggi hatta inanas sama, sampai menyentuh langit pun dosa kita, tetap Allah ampun dosa kita. Allah kata, kalau aku tak ampun, siapa yang boleh ampun dosa dia? Tak ada. Qala wa amman lati baini wa bainaka, dan yang di antara aku dan engkau, fa alaika du'a. Hal ni antara kita dan Tuhan. Hang doa wal masalah, hang mohon. Wa anal istijabatu wa alayal istijabatu wal ata. Akulah yang perkenan, aku yang bagi. Hani aku, hani kita dua, kata Allah. Tadi hak aku, hak yang kedua hak hang. Hak ni hak aku, hak hang. Hak aku, hak hang. Hang doa, hang minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku perkenan, aku memberi. Taib. Qala rawahu Tabrani an Salman radhiyallahu ta'ala anhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bilatik. Allahumma nawwir qulubana bilatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda wa binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa